Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Safwan Iqmal, nomor metrik PP 2312004T. Hari ini akan membuat demonstrasi tentang salah satu sukan olahraga, yaitu lontar peluru. Nama saya Muhammad Zulfikri bin Syamsir, nomor metrik PP 2312026D. Saya Muhammad Azhari bin Yasin, nomor metrik PP 2312060T. Nama saya Nur Akilah binti Aminuddin, nombor metrik PP 2312133T. Nama saya Syakira binti Jamain, kad metrik PP 2312001T. Lontar peluru adalah salah satu acara olahraga, yaitu acara padang yang melibatkan dari segi melontar dalam pergerakan menolak satu bola logam besi berat sejauh mana yang boleh. Lontar peluru telah dijadikan sebagai acara pertandingan dalam abad ke-19 oleh orang Scotland dan Ireland. Acara ini dijadikan pertandingan berdasarkan acara pertandingan melontar batu yang mereka lakukan ketika itu. Lontar peluru tidak dapat diterima oleh negara-negara lain kecuali Amerika Syarikat dan terus diperkenalkan di sana serta mendapat sambutan yang baik daripada orang ramai. Amerika Syarikat menganggap acara melontar peluru adalah acara yang menarik dan boleh dijadikan sebagai acara untuk dipertandingkan. Usaha ini berjaya dan peraturan-peraturan yang dibuat pada ketika itu diterima pakai dalam pertandingan di Sukan Olimpik yang pertama pada tahun 1896. Malah terus digunakan dalam Sukan Olimpik tahun 1900 dan 1904. Pada tahun 1909, kawasan melontar didapati tidak begitu sesuai dan ditukar kepada bentuk bulat yang berukuran diameter 7 kaki. Dengan bahagian hadapan, yaitu tempat melakukan lontaran, diletakkan papan seakan-akan penanda yang terdapat seperti sekarang. Pelbagai teknik lontaran dilakukan pada masa dahulu bergantung kepada keupayaan dan kesesuaian masing-masing. Pelbagai teknik dilakukan seperti membuat lontaran menepasi kepala dan ada pula mencampak ke hadapan. Kesemua teknik ini dibatalkan, sehinggalah muncul seorang pelontar pada tahun 1950, yaitu Perry O'Brien dari Amerika Syarikat, yang telah mencipta satu teknik lontaran baru yang terus digunakan sehingga kini. Baiklah, kita beralih kepada kemahiran sukan olahraga lontar peluru. Tetapi sebelum kita mendalaminya, kita perlu ketahui terlebih dahulu kaidah memegang bola lontar peluru. Terdapat dua cara untuk memegang bola berkenaan, yaitu yang pertama dengan menggunakan 3 jari, itu dengan cara 3 jari yang berada di posisi tengah mengangkat bola dan ibu jari serta jari kelingking ini sebagai penahan. Dan cara kedua pula adalah dengan menggunakan kelima-lima jari. Walau bagaimanapun, bola berkenaan tidak boleh kena dengan telapak tangan dan bola berkenaan mestilah diletakkan pada kedudukan rahang bawah leher bermula semasa fasa persediaan. Seterusnya kita melihat kepada kawasan lontar peluru. Kawasan lontar peluru ini adalah berbentuk bulat dengan diameter 2,135 meter dan garis sekeliling kawasan bulatan itu berketebalan 5 mm serta mempunyai papan penahan berwarna putih ataupun biasa kita panggil dengan batas kaki semasa melontar dengan ukuran 1,23 meter kali 98 mm kali 102 mm. Selain itu, di dalam lontar peluru ini juga terdapat 4 fasa penting, yaitu yang pertama adalah fasa persediaan, kedua fasa gelongsoran, ketiga lontaran, dan yang terakhir adalah pemulihan. Fasa pertama yaitu fasa persediaan adalah tempo di mana pelontar bersedia untuk membuat gelongsoran. Fasa kedua pula adalah fasa gelongsoran yang mana pada masa itu pelontar dan juga peluru yang di bawahnya itu bergerak secara pantas sebagai suatu persediaan sebelum lontar. Fasa ketiga pula adalah fasa lontaran, yaitu apabila proses pemindahan dan penambahbaikan halat tuju berlaku dan beban dipindahkan kepada bola lontar peluru untuk tujuan lontaran. Dan akhir sekali yaitu fasa pemulihan, yaitu lepas saja lontaran dibuat oleh pelontar, dia akan membuat pengimbangan badan bagi mengelakkan sesuatu yang boleh menyebabkan lontarannya itu batal. Untuk gaya lontaran pula, terdapat 4 jenis gaya lontaran, yaitu yang pertama gaya lontaran berdiri, yaitu pelontar berdiri secara statik semasa membuat lontaran. Kedua pula adalah gaya lontaran sisi, yaitu pelontar meletakkan salah satu kakinya secara selangkah ke belakang dan membuat lontaran daripada sisi badannya.
lainnya. Ketiga pula adalah gaya membelakangi kawasan lontaran. Itu caranya bagaimana? Pelontar berdiri membelakangi kawasan arah lontaran berkenaan, lalu lontaran itu dibuat ketika mana dia sudah membelakangi kawasan arah tersebut. Dan yang terakhir adalah gaya pemindahan ataupun biasa kita panggil sebagai gaya Perry O'Brien. Ia biasanya dilakukan oleh para pelontar profesional di dalam melontar peluru, dan caranya pula adalah dengan pelontar berdiri membelakangi kawasan lontaran seperti mana gaya ketiga tadi, tetapi yang berbeda sini adalah pelontar membengkang badan dan kaki kanan serta menaikkan kaki kiri. Terusnya selepas itu dia membuat pusingan dan melontar bola tersebut. Namun begitu, di dalam olahraga lontar peluru juga wujud beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh para pelontar. Antaranya adalah tidak membuat pusingan badan semasa membuat lontaran. Kedua, tidak melontar dengan mengikut sudut 45 derajat. Ketiga, membiarkan pinggang tidak berpusing ke arah kawasan lontaran semasa sesi melontar dibuat. Keempat, memijak atau melepasi papan penahan. Dan yang kelima adalah tidak meletakkan kedudukan bola peluru di posisi bawah rahang leher, seperti mana yang disebutkan pada awal-awal tadi. Peralatan dan kelengkapan yang perlu ada bagi sukan lontar peluru yang pertama adalah papan penahan. Pembinaan papan tersebut hendaklah berwarna putih, diperbuat daripada kayu atau bahan lain yang sesuai berbentuk lengkok agar sepadan dengan bahagian dalam lengkok bulatan. Peralatan yang kedua adalah peluru. Peluru adalah alatan penting dalam acara lontar peluru. Syarat-syarat berat peluru bagi kategori atlet lelaki dewasa adalah di antara 7.265 kg sehingga 7.285 kg. Manakala berat bagi atlet wanita dewasa pula adalah di antara 4.005 kg sehingga 4.025 kg. Berat peluru bagi remaja lelaki pula adalah dari 4 kg sehingga 5 kg sahaja, manakala remaja wanita adalah dari 3.250 kg sehingga 4 kg. Untuk diameter ataupun ukur lilit peluru untuk lelaki dewasa adalah 110 mm, wanita dewasa pula 95 mm, remaja lelaki 93 mm, dan remaja wanita adalah 88 mm. Alat yang ketiga adalah pita pengukur. Pita pengukur digunakan untuk mengukur jarak lontaran dari kesan peluru itu mendarat. Baik, seterusnya saya akan menerangkan tentang peraturan asas lontar peluru. Yang pertama, lontaran mesti dilakukan di dalam kawasan bulatan. Dan yang kedua, peluru dilontar daripada atas bahu dan menggunakan satu tangan sahaja. Yang ketiga, dibenarkan menyentuh bahagian dalam lengkungan atau papan penahan. Yang keempat, peluru yang dilontar mestilah mendarat di dalam kawasan garisan sektor sahaja. Seterusnya, peserta boleh menghentikan percubaan melontar peluru dengan meletakkan peluru di dalam kawasan bulatan. Kemudian berdiri tegak semula dan memulakan percubaan yang baru. Tetapi perbuatan ini hanya dibenarkan sekali sahaja dalam setiap pusingan. Dan akhir sekali, selepas melakukan lontaran, peserta dikehendaki keluar daripada bulatan melalui bahagian belakang bulatan. Baik, semasa pertandingan, peluru hendaklah dilontarkan dengan sebelah tangan sahaja. Pada masa peserta mula berdiri dalam bulatan untuk memulakan lontaran, peluru mesti menyentuh atau rapat dengan leher atau pipi, dan tangan pula tidak boleh direndahkan daripada paras ini semasa hendak membuat lontaran. Saya akan Peluru meneruskan tidak boleh dibawa sebagai keluar garisan kesimpulan. bahu. Seperti mana yang anda lihat, sukan lontar peluru ini dilakukan, ia bukan sahaja menguji kemampuan dan kekuatan fizikal, tetapi ia juga menguji mental dan emosi, yang mana ia juga perlu kepada pengawalan perasaan ketika berdepan dengan kekalahan ataupun kegagalan. Oleh itu, belajar daripada kesilapan dan terus berusaha untuk memperbaiki diri. Saya berharap rakaman ini dapat memberi inspirasi dan motivasi kepada anda yang ingin mencuba sukan lontar peluru.
Sukan ini bukan sahaja dapat meningkatkan kecerdasan dan kesehatan Anda, tetapi juga dapat membina keyakinan dan disiplin diri Anda. Sukan ini juga dapat memberi Anda peluang untuk bersaing dan berinteraksi dengan pelbagai orang. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya juga ingin mengajak Anda untuk terlibat dalam sukan ini dan mencoba sendiri pengalaman yang menarik dan mencabar ini. Saya yakin Anda pasti dapat menikmati dan mendapat manfaat.